姐妹们平安，感谢上帝，我们又再一次在网上见面。让我们来唱一首诗歌来赞美主。我们唱一首诗歌敬拜主。Selamat sore ibu-ibu sekalian, kita bisa berjumpa lagi di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuliakan Tuhan. Puji-pujian mulia, mulia. Sudah sering dengar Lydia? 我觉得你们不陌生吧，跟这个名字。Ya, itu kita baca di dalam Kisah Para Rasul. 我们来看《使徒行传》。Kisah Para Rasul pasal yang ke-16. 第16章。Saya akan baca dari 13 sampai 15. 我从第13节读到第16节，《使徒行传》16章13节到16节。Mari kita sama-sama ya, kita perhatikan dan kita baca bersama-sama. Yang bahasa Indonesia boleh mengikuti saya. 中文英文一起来念。 Oke deh, ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 当安息日，我们说了。 1, 2, 3. Pada hari Sabat kami keluar minggu ke kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi. Yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan
dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Nah, kalau kita mau belajar teladan daripada Lydia, tentu kita harus mengenal dia lebih dalam lagi. 假如我们要知道莉迪亚的生活方式，我们需要认识这个人。 Apa yang perlu kita teladani dari hidupnya? 我们从他的生命里面学什么东西呢？ Kalau dari bagian firman Tuhan yang kita baca, 圣经我们所读的给我们看见， kita melihat hal yang pertama yang kita lihat daripada Lydia adalah dia seorang penjual kain ungu. 第一，我们看见她是一个卖指示布的女商人。 Seorang penjual kain ungu adalah seorang yang cukup terpandang dan cukup secara materi pasti dia lebih. 她是商人，是经济上是人家也蛮尊重的。 Kenapa demikian? 为什么呢？ Karena kalau kita lihat kain ungu ini, 指示的布， kita lihat bahwa kain ungu adalah kalau di dalam Alkitab itu membicarakan tentang jubah atau jubah kerajaan, ya, atau jubah kehormatan yang dipakai oleh seseorang. 指示通常是用来做君王大人物所穿的袍子， Ya, simbol daripada satu kekuasaan atau satu kehormatan. 指示那是一个权威的象征。 Dan dipakai oleh para pembesar dan juga raja-raja gitu ya. 君王大人物的袍子都是紫色的， Orang-orang yang terhormat, yang terpandang yang memakai kain ungu ini. 社会的名流也穿紫色的袍子。 Pada waktu Gideon, ya, Gideon menang perang terhadap orang Midian, 当祭奠打败迷甸人的时候， maka dia diberikan hadiah. Salah satu adalah kain ungu gitu ya, jubah ungu. 人家就给他一个指示布的奖赏， Satu kehormatan ya yang diberikan yaitu jubah raja yang diberikan kepada Gideon. 那是一个荣耀的礼物。 Kemudian kalau kita ingat ya cerita Tuhan Yesus sebelum disalibkan, 耶稣基督还没被钉十字架以前， ketika dia mengalami penganiayaan daripada tentara-tentara Romawi, 当罗马兵丁虐待他的时候， apa yang diberikan kepadanya? 他们给耶稣什么呢？ Mereka memberikan jubah ungu. 那些罗马兵丁给耶稣穿上紫色的 Mereka 袍子， mau mengejek Tuhan Yesus, oh ini ya rajanya Yahudi, orang Yahudi gitu. 给耶稣紫色的袍子不是尊重他，乃是要讽刺他。 Dengan memberikan jubah ungu kepada Tuhan Yesus. 就是借着给紫色的袍子，借此来讥笑他。 Kemudian warna ungu juga sebagai simbol kesucian. 这个紫色也代表圣洁。 Pada waktu Musa di Gunung Sinai dan Allah memberikan satu perintah ya, salah satu yaitu menyuruh dia untuk membuat jubah atau baju imam ya, baju imam kepada Harun ya, yaitu dengan salah satu adalah dengan memakai kain ungu. 当摩西在西乃山上领受这个10条诫命的时候，神叫摩西为大祭司亚伦用指示布做祭司的袍子， melambangkan satu kesucian. 那代表圣洁。 Kemudian juga di dalam Amsal pasal 31 yang bicara tentang seorang perempuan yang berbudi gitu ya, di dalam Amsal 31. 箴言31章讲到智慧的妇人。 Di sana di dalam ayat 22 dikatakan bahwa perempuan ini dia kan membuat baju ya, salah satu baju buat dia yaitu dia pakai baju bahan ungu. 箴言31章22节说，智慧的妇人做紫色的袍子， menyatakan tentang perempuan yang begitu terhormat, yang begitu berbudi ya, yang bekerja dengan begitu baik untuk keluarganya dan juga apa yang diaturnya semua berjalan dengan 这 baik. 个智慧的妇人，她家境是很丰富的，所以她为家人做了紫色的袍子。 Jadi kita melihat bahwa Lydia seorang pedagang kain ungu. 我们看见这里，莉迪亚是一个卖紫色布的女商人， menyatakan kepada kita bahwa kain ungu yang dijual oleh Lydia ini adalah barang yang
dan barang yang mahal gitu ya. 所以他所卖的布呢是很昂贵的， Dan dipakai oleh orang-orang yang terhormat. 是尊贵的人所穿的。 Berarti kita melihat bahwa dari sini kita melihat bahwa Lydia ini dia selalu berhubungan dengan orang-orang besar gitu ya. 既然是卖紫色布的，所以买的人呢也是很名流的人呢， Dan juga kain yang dia jual adalah kain yang mahal 是价钱很贵的， dan juga langka gitu. 是少见的， Tidak sembarangan orang bisa pakai. 不是随便的人都能够买来穿的。 Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa Lydia ini adalah perempuan yang lumayan di dalam ekonominya dan juga terpandang di masyarakat. 所以莉迪亚实际上是一个很富有的，人家也是很中看她的商人。 Dan kita melihat bahwa Lydia walaupun dia seorang wanita yang kaya dan terhormat, tetapi dia adalah seorang yang tidak mengandalkan dirinya sendiri gitu ya. Oh saya sudah hebat, saya tidak butuhkan Tuhan gitu. 纵然如此，莉迪亚也不是一个很骄傲、靠自己能力的人。 Tapi dia wanita yang masih membutuhkan Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan. Dia sebelum dia percaya Tuhan kan agama Yahudi gitu ya. Nah dia mau datang ke rumah ibadah dan dia mau beribadah kepada Tuhan di sana. 她虽然是一个有钱的女人，但是她知道她需要神，所以她来到敬拜的地方。 Dia tidak mengandalkan kehebatannya, tapi dia mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. 她在生命里面，她没有靠自己，她需要神。 Kemudian hal yang kedua kita lihat dari Lydia. 第二，我们从莉迪亚身上看见， Sebelum dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tadi saya katakan bahwa dia mau datang ke rumah agama Yahudi, di sana dia mau beribadah kepada Tuhan. 刚才我说了，她还没有认识耶稣基督以前，她也来到一个祷告的地方。 Ya karena agama Yahudi kan mereka mengatakan satu hari Mesias akan datang gitu ya. Tapi pada waktu itu Lydia belum tahu bahwa Mesias itu sudah datang. 当时她还没有知道，她还不知道弥赛亚救主耶稣基督已经来了。 Tapi dia mau belajar untuk mengenal Tuhan lebih jauh lagi. 可是她愿意进一步的认识神， Sehingga ketika Paulus dan Silas datang ke kota Filipi ya untuk memberitakan Injil, 所以当保罗和希拉来到那个地方要传福音的时候， pertama mereka cari adalah rumah ibadah orang Yahudi gitu ya. 保罗来到一个地方总是找有没有犹太人的会堂， Karena mereka masuk ke sana lalu mereka akan mengajar di sana. 然后在会堂里面保罗传讲信息， Dan mereka bertemu dengan Lydia dan teman-temannya di sana. 然后就在那边呢，保罗遇见了莉迪亚和他祷告的同伴。 Lydia yang tadinya belum sepenuhnya mengenal kepada Allah yang sesungguhnya, dia punya kerinduan. Dia mau dengar. 莉迪亚还没有认识耶稣基督以前，他心中有一个渴慕的心，愿意更认识的神。 Dan dia pada waktu Paulus dan Silas mengajar, dia mau mendengar. Dia mau lebih mengenal kepada Allah. 所以当保罗和希拉讲到教导的时候，他非常仔细的听。 Ya, jadi kita lihat bahwa pada akhirnya dia boleh berjumpa dengan Tuhan 结果他遇见了神， melalui pengajaran daripada Paulus dan Silas. 就是借着保罗和希拉的传讲。 Kemudian hal yang ketiga kita lihat dari Lydia, 第三，我们从莉迪亚的身上看见， yaitu pada waktu Lydia mendengarkan pengajaran firman Tuhan dari Paulus dan Silas, 当莉迪亚听见神的信息的时候， sikap hati yang bagaimana yang ada di dalam dirinya. 他的态度是怎么样呢？ Karena dia bukan hanya sekedar mendengar, 莉迪亚不是光听着， tapi dia mendengar dengan sungguh-sungguh. 他是留心的听， Dia punya hati yang rindu, punya hati yang ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. 存着渴慕要认识神的心去听， Dia dengar dengan sungguh-sungguh. 他是很真诚的听， Bukan hanya mendengar masuk ke kuping kiri, keluar kuping kanan. 不是左耳听右耳出。 Kalau kuping kiri masuk keluar kuping kanan kan masih ada nyangkut gitu ya. 如果是这样呢，可能还留下一点点。 Dan dia juga bukan mendengar dari kuping kiri keluar kuping kiri, nggak ada nyangkut sama sekali gitu ya. 他听了，实在是听进去， Tetapi dia sungguh-sungguh, dia rindu, dia membuka, dia memberikan
dia mau mendengar. 他把他的心献给主，他要听。 Ada kerinduan dan kecintaannya akan firman Tuhan. 有渴慕的心，有爱慕神话语的心。 Dia siapkan hatinya seperti yang Tuhan Yesus katakan ya, bahwa mempersiapkan hatinya seperti tanah yang baik begitu. 他预备他的心，好像什么呢？好像一块很好的土地。 Lukas pasal 8 ayat 15. 路加8章第15 Di 节， sana dikatakan yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya di dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. 一个好的心田，领受了福音的种子就吸收。 Dengan sikap hati yang demikian, 这样的一个心态， Allah bekerja dan membuka hatinya. 上帝也开导他的心。 Karena hatinya seperti ladang yang baik, ladang yang subur. 因为利比亚的心好像一块美好的土地， Dia siapkan dengan benar di hadapan Tuhan ketika dia dengar firman Tuhan. 他好好的预备心来领受。 Demikianlah Allah bekerja untuk menyentuh hatinya, 所以上帝 membuka hatinya, 感动他， sehingga 开 ia 导 bisa 他的 mengerti. 心，让他明白， Oh, Mesias adalah Yesus Kristus yang telah mati disalibkan itu dan telah bangkit. 原来十字架上钉死的耶稣基督就是弥赛亚，就是救主。 Dan dia yang telah naik ke surga. 他钉死，他也升天， Satu hari akan kembali. 有一天还要再来。 Dia mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Paulus dengan jelas, dengan sungguh-sungguh. 他从保罗的口中听见福音， Dan disitulah kesempatan terbuka, dia percaya, dia menerima keselamatan itu. 机会就向他敞开，他接受了救恩。 Dan anugerah keselamatan itu datang dari Tuhan. 救恩的恩典临到他身上， Karena Tuhan yang buka hatinya. 神开他的心。 Tapi sebelumnya dia siapkan hatinya. 原先他自己也 Ada 预 satu 备好 respon 自己的 gitu 心 ya. Kalau dia keraskan hatinya, ya firman Tuhan, Tuhan nggak buka hatinya. 如果他硬着心，福音的种子就不能够生长。 Dan kita melihat Lydia memiliki kesungguhan ya ketika dia mendengar firman. 所以我们就看见利比亚对神的话呢，是存着一个渴慕的心。 Sehingga Allah bisa bekerja, Allah mau bekerja untuk membuka hatinya. 上帝愿意开导他。 Kemudian yang keempat, 第四， Lydia ada seorang yang taat kepada firman Tuhan. 利比亚是一个肯顺服神的话语的人。 Ketika dia mendengar tentang Mesias yang akan datang yang sudah hadir untuk menyelamatkannya, dia terima. 当他听见弥赛亚要来，已经来了，他就接受， Tapi dia juga taat kepada firman Tuhan. 而且他遵行神的旨意。 Karena kalau kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat 19, 马太福音第28章第19节说， ketika Tuhan Yesus katakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 在大使命里面，耶稣对门徒说：“往普天下传福音给万民听。” Jadi baptisan adalah perintah daripada Tuhan. 给万民听，要奉父子圣灵的名给他们施洗，这是一个命令。 Kita tahu bahwa baptisan menyatakan bahwa kita kita juga mengakui Tuhan kita di hadapan manusia. 一个接受洗礼的人表示说，这个人接受耶稣基督做他的救主， Jadi bukan hanya cukup kita percaya sudah gitu ya. 不是说信了就罢了。 Karena saya bingung ada satu jemaat gitu ya. Dia sudah lama percaya Tuhan tapi nggak mau dibaptis. 有一个人我认识，他很久来到礼拜堂，他也说是信主，可是不愿意受洗。 Baptisan adalah satu proklamis kita di hadapan manusia, di hadapan iblis, di hadapan Tuhan. Kita katakan kita sudah menjadi anak. 洗礼是什么呢？洗礼就是一个宣告，在人的面前表示说，我这个人接受耶稣基督做我的救主。 Dan kita lihat Lydia mau melakukan baptisan ini. 利比亚他遵守这个命令， Dia dengan bersukacita, dengan bangga, dia menyatakan imannya. 存着喜乐自豪的心，他彰显表示他是有信心的人。 Dia bersukacita karena dia sudah mendapatkan keselamatan yang sejati di dalam Sang 他 Mesias. 欢喜快乐，因为他领受了救恩。 Ibu-ibu, pada zaman itu, kekristenan itu bukan baik-baik saja. 那个时候基督教的处境不是很好的， Karena banyak sekali orang-orang yang tidak menyukai atau menentang kekristenan, mereka mengadakan penganiayaan lah, pengucilan lah dan sebagainya.
当时有一些不喜欢耶稣基督的教导的人，就做了各种的逼迫。 Bukan hal yang gampang kalau dia mengakui bahwa dia orang Kristen. 他承认耶稣基督不是很容易的事， Tapi dia berani, dia tidak takut, dia tidak malu, dia menyatakan imannya. 但是利底亚不以福音为耻。 Dan bukan hanya itu, 不但如此， dia dengan bangga, dengan penuh kasihnya, ya karena dia sudah menerima di dalam Kristus Yesus. Bahkan dia mau memperkenalkan Yesus Kristus kepada seluruh anggota keluarganya. 很自豪的，他把耶稣基督的救恩介绍给他的，带给他的家人。 Orang yang sudah menerima anugerah keselamatan, 一个领受救恩的人， harusnya dia tidak tahan kalau berdiam diri saja. 不能够静静的坐在那里。 Kalau dia membiarkan seluruh anggota keluarganya atau beberapa anggota keluarganya belum kenal Tuhan dan mati di dalam kebinasaan. 如果一个人接受耶稣基督，可是他容让他的家庭的成员没有基督而离开世界的话， Kalau kita sudah di dalam Tuhan, lalu kita tenang-tenang lihat ya orang-orang sekeliling kita, lihat saudara kita, mungkin cucu kita, mungkin siapanya kita gitu ya, masih hidup dalam kegelapan. 如果我们信了主，我们看见我们的儿孙还是在黑暗当中， Tapi kita harus seperti Lydia. 而无所事事的话，那就表明我们没有这个负担，我们应该效法利底亚。 Dia sudah dapat keselamatan daripada Tuhan dan dia juga mau bagikan. Dia tidak mau keluarganya, ada satupun anggota keluarganya yang hidup di dalam kebinasaan. 他不但自己领受救恩，他不愿意家人纵然有一个没有救恩， Tapi dia mau memberitakan Injil. 他要向家人传讲福音。 Kalau tidak salah bulan September di gereja kita ini, Oktober ya, Agustus。 Agustus ya, oke, udah lewat ya, bulan misi ya. 我记得我们教会就是每一年就是8月份有一个宣教月。 Oh kita di sana September. Oke, jadi kita lihat bahwa gerakan misi itu harus tetap dijalankan. 这宣教的运动要继续。 Jangan pikir saya sudah berumur, nggak bisa lagi pergi ke penginjilan, ke rumah sakit kemana gitu ya. 不要觉得我年纪大了，不能够到医院去做布道的工作。 Masih bisa lakukan, doakan ya, tim misi, mereka tiap minggu pergi ke rumah sakit ya. 起码我们可以在祷告中纪念支持他们，尤其是在医院布道里面的人。 Kemudian kita lihat bahwa Lydia, dia mau memakai apa yang dia punya untuk mendukung pelayanan Rasul Paulus dan juga rekan-rekannya. 我们再看利底亚愿利用他所拥有的做福音的施工。 Pada waktu dia sudah percaya kepada Tuhan, dia berkata kepada Paulus dan Silas gitu ya, kalau engkau sudah menganggap bahwa aku sudah percaya gitu ya, maka datanglah ke rumahku, tinggallah di rumahku. 他信主受洗之后，就对保罗说：“你如果真的以为我是真信主的人，那你就到我的家来吧。” Kalau di zaman dulu itu kan kalau mau tinggal di hotel, di losmen itu kan kadang susah gitu ya, karena ada yang nggak benar gitu ya. 从前人不多住在旅馆。 Jadi kita lihat bahwa dia bukan hanya mengajak loh, ayo ke rumahku gitu ya, tapi dia dikatakan dia mendesak gitu. 利底亚不但是邀请保罗和希拉到他的家，圣经说他是强留他们。 Artinya dia bukan basa-basi gitu ya, 他不是随口说说而已， tapi dia bersungguh-sungguh loh, serius nih. 他是很真诚的邀请保罗和希拉。 Dia rindu untuk bisa melayani hamba-hambanya. 他渴慕来服侍神的仆人， Sehingga dia mendesak akhirnya Paulus dan juga rekan-rekannya mau pergi menumpang di rumahnya. 他是强留保罗和同工，所以他们领受这个恩情。 Dan bukan hanya dia membuka rumahnya untuk Paulus dan Silas dan rekan-rekannya, 他不但是把家门打开， tapi di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 40, 在第16章第40节， di sana membicarakan tentang Paulus dan juga Silas yang ditangkap dan dipenjarakan di Filipi. 16章的最后一节说，保罗和希拉两个人出了监牢以后，就往利比亚的家里去。 Ya kalau bahasa Indonesia saya baca ya,
ayat 40. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia, dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghiburkan mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Jadi si Paulus dan Silas mereka ditangkap masuk ke penjara karena ada hamba penenung gitu ya. Paulus mengusir setan yang ada dalam dirinya, jadi dia nggak bisa bekerja gitu ya. 保罗为福音的缘故下到监牢。 Lalu karena dia nggak bisa bekerja, maka tuan-tuannya ini nggak bisa dapat penghasilan dari hamba yang penenung ini gitu. 保罗下监了，因为他赶出一个女奴隶被鬼附着，他赶了那个鬼，所以呢，这个女的奴隶的主人就没有得力的门路了，所以就很气保罗。 Akhirnya dengan hasutan-hasutan, akhirnya Paulus dan Silas dimasukkan ke penjara. 因为这样呢，他们就告状，把保罗、希拉下到监牢里面。 Pada suatu malam mereka bernyanyi, memuji Tuhan, berdoa, tiba-tiba terjadi gempa bumi kan? 我们知道保罗在监牢的时候，晚上他唱诗赞美主，地就震动， Nah, 监门就打开。 pada akhirnya mereka dilepaskan ya karena mengetahui bahwa dia orang Roma gitu. 最后呢，保罗、希拉被释放出来。 Nah, sesudah dilepaskan, maka mereka pergilah ke rumah Lydia di sana. 那么保罗、希拉出了监牢之后呢，就到利底亚的家。 Dan di sana sudah berkumpul ya teman-teman orang-orang percaya di sana. 在利底亚的家有一些基督徒已经在那边聚集。 Jadi kita melihat bahwa Lydia bukan hanya menerima kehadiran hamba Tuhan di rumahnya, tapi juga ada satu pertemuan orang-orang percaya juga diadakan di situ. 所以他不但留保罗和希拉在他家里面，也有一个团契。 Nah, dari kehidupan daripada Lydia yang kita telah lihat, 我们从利底亚的身上看见什么呢？ beberapa hal yang bisa kita pelajari. 有几方面。 Yang pertama, 一， yaitu mengandalkan Tuhan bukan apa yang dimiliki. 他依靠神，不是依靠他所拥有的。 Nah, seringkali dalam kehidupan kita, 很多时候在我们的生命里面， kita melihat apa yang ada di depan kita. 我们很多时候就是看见我们眼前的事。 Saya ingat ya ada seorang ibu-ibu gitu ya, anaknya cerita, kalau mama saya kalau uangnya banyak, dia suka cita gitu ya. 有一个孩子论到他的母亲说，当妈妈有钱的时候，他就很喜乐。 Tapi kalau uangnya sudah menipis, dia pasti kelihatan dia sakit ini sakit itu. 可是他说，我妈妈没有钱的时候呢，就这个也病，那个也病。 Kadang-kadang anaknya kasih dia uang gitu ya, 1 bulan berapa gitu. Sampai 1 bulan sudah habis gitu, dia akan pasti banyak penyakit kan. 所以当儿女的钱用完了的时候呢，他就忧愁。 Karena melihat apa yang ada di depan gitu ya, udah habis ini, udah mau habis nih, udah tegang, udah khawatir nih. 因为只有看见眼前有的越来越少，他就担心。 Atau mungkin kita lihat apa yang ada di depan kita. Aduh, saya ini sudah tua, ini sakit itu. Aduh, tambah khawatir, tambah drop gitu ya. 我们看眼前，就是说，我们看我们自己越来越软弱了、衰弱了，就很消极。 Karena kita melihat bahwa diri kita udah nggak bisa diandalkan gitu. 因为我们觉得自己的体力撑不住了， Nggak bisa jalan dengan baik, 不能够好好的走， nggak bisa ke sana, nggak bisa ke sini. 不能够走上走下。 Akhirnya drop gitu ya, karena lihat apa yang ada di hadapan kita. 结果呢，我们就很担心，就很消极。 Tapi kita bisa belajar. 可是我们可以学习， Bahwa bukan apa yang kita lihat di sini yang bisa membuat kita bahagia. 不要看眼前能够叫我们喜乐的， Yang bisa membuat kita kuat. 我们要看什么能够使我们刚强。 Kita boleh sakit 可能我们会生病， karena kita manusia yang lemah. 因为我们是软弱的人， Nggak bisa dibohong, umur itu nggak bisa dibohong. 年龄我们是骗不住的。 Dulu aku kuat, sekarang belum tentu aku kuat. 从前有力，现在不一定。 Jadi kita lihat, kalau kita andalkan apa yang kita lihat ini, yang kita rasakan ini, 假如我们看见眼前的事， kita nggak akan ada kekuatan. 我们就没有力量。 Tetapi Tuhan yang kita andalkan. 但是我们是依靠我们的神， Sekalipun aku lemah, 纵然体力软弱， dulu kan kita suka nyanyi, sekalipun dagingku dan hatiku, ya
habis dan lenyap. Bisa satu hari makin terkikis hidup kita ini. 有一天我们的身体渐渐的衰老， Gak masalah, 没关系， karena kita punya Tuhan. 因为我们有神， Dialah yang memberikan kita kekuatan. 他给我们能力， Dia yang memberikan kita pengharapan. 给我们希望。 Kita di dunia ini hanya sementara. 我们在世上不过是短暂， Kita sakit, kita menderita. 生病是很痛苦， Kita susah, kita menangis. 我们贫穷，我们会哭泣， Itu hanya sementara. 暂时的。 Tangan Tuhan selalu ada memegang kita. 神的手始终牵着我们， Asal kita mau nggak pegang tangan Tuhan. 我们愿不愿意让神 Asal 来 kita 牵 mau 我 nggak 们？ percaya kepada Dia. 愿不愿意把自己交托给他？ Dialah kekuatanku. 他是我的力量。 Daud seorang raja yang besar, seorang raja yang hebat aja dia katakan Tuhan adalah kekuatanku. 大卫是一个伟大的王，他也说上帝是我的力 Tuhan 量， adalah pelindung dan bentengku, gunung batuku. 是我的山寨，是我的保障。 Demikian juga Lydia kan dia nggak mengandalkan apa yang dia miliki. 利利亚也不靠他眼前 Dia 所 masih 有 mau 的， cari Tuhan. 他寻求神。 Tanpa Tuhan kita nggak akan ada kekuatan. 没有神，我们就没有力量。 Saya melihat di dalam pelayanan banyak orang tua ya, 我在侍奉中看见很多年长的人， yang benar mengandalkan Tuhan sama yang cuman tadi saya bilang dengan firman itu keluar kuping kiri, keluar kuping kanan atau ke kiri gitu ya. 我所看见年长的人有两种，一种是真的依靠神，一种听神的话左耳听 Itu 右耳 beda, 出。 beda sekali. 这两种老人不一样。 Atau mungkin masih muda dia begitu aktif membaca firman, berdoa dan sebagainya, melayani, tapi di tuanya dia nggak melakukan apa-apa di rumah aja gitu, nonton TV dan ini itu. 有人年轻的时候很侍奉、很爱主，但是老的时候什么都不做，在家里只有看电视， Nggak ada kekuatan, 没有力量， hanya ada kekhawatiran, ketakutan, 只有害怕、担心， tidak ada sukacita, damai 没有 sejahtera. 喜乐、平安。 Mau diomongin apapun nggak bisa gitu ya, tetap aja begitu. 你讲什么他听不进去， Karena tidak ada firman, tidak ada damai daripada Tuhan. 因为没有从上帝来的平安。 Mengandalkan Tuhan adalah satu hal yang harus dan mesti ada di dalam hidup kita setiap anak-anak Tuhan. 信靠神这个心不能没有， Tanpa itu kita tidak akan ada kekuatan. 不然的话我们没有力量。 Kita mungkin boleh katakan sekarang saya masih bisa jalan ke gereja. 也许你说我现在还能够在礼拜堂走路， Tapi kalau misalnya satu hari saya tidak kuat, 假如万一有一天没力了， bagaimana keadaanku? 怎么样呢？ Tetapkah ada damai sejahtera? 仍然有平安， Ada kekuatan 有能力吗？ menghadapi masa tua kita? 面对我们的老年， Hanya mengandalkan Tuhan. 只有依靠神。 Kemudian yang kedua, 第二， mau lebih lagi mengenal Tuhan kita. 更深一层的认识神， Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita? 如何？ Tentu dengan firman Tuhan. 当然一定要借着圣 Banyak 经， membaca firman. 多多的读。 Oh, saya mungkin mata saya sekarang susah lihat baca firman. 眼睛不行了，老化 Sekarang 了， banyak firman Tuhan audio ya, bisa dengar cuma baca-baca gitu. 你眼睛真的不行吗？你可以听啊。 Kadang-kadang saya kan masih selain baca gitu ya, saya kadang suka dengar gitu ya yang audio gitu. 我除了读圣经，我也听读圣经的录音。 Di dalam kebenaran firman kita akan makin mengenal Tuhan. 在神的真理里面，我们更认识神。 Ditambah lagi dengan pengalaman-pengalaman hidup kita. 再加上我们生命的经历， Ketika kita merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 当我们感受到神在我们身上的恩惠的时候， Pada waktu aku susah, 当我困难， bagaimana Dia menolong aku. 他怎么帮助我 Kita 们？ ingat, kita kenang dan kita simpan dalam hati kita. 记得思想存在心里， Jangan lupakan kebaikan Tuhan. 不要忘记神的恩惠， Jangan lupakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. 不要忘记神在我们生命里面所 Mungkin 做的。 sekarang kita sudah berumur, kita sudah lemah. 可能我们体力衰微了， Dulu apa yang Tuhan lakukan, ingat juga sekarang. 也记得过去神在我们的生命里面所做的， Sehingga kita boleh makin mengenal Dia. 这样我们可以更近的 Makin 认识 dekat 他， kepada Dia. 我们更贴近他， Dan makin ada kekuatan kita. 更有力量。 Dan kita juga lihat yang ketiga, 第三， yaitu mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. 很严肃的听神的道。 Kita punya kerinduan baca, mendengar firman Tuhan, tapi sekarang sungguh-sungguh.
既然科目听看现在要遵行， bukan hanya sekedar. 不是就是这样随便。 Itu yang saya katakan tadi orang tua ya, yang dulu masih muda, begitu aktif setiap baca firman, sekarang drop banget gitu ya, nggak ada semangat, nggak ada gairah, khawatir, takut gitu. 不要像我刚才所说的，有一些人年轻的时候很热心、很殷勤的读圣经，老了的时候非常消极。 Karena kayak apa, firman Tuhannya lenyap gitu ya, kayaknya nggak ada membekas gitu. 神的话好像没有留下什么痕迹在他的生命里面。 Tapi ada juga loh, saya ada pernah melayani ya satu ako udah umur 90 sekian, 96 nggak salah. 我曾经去帮助一个90几岁的婆婆， Dia karena dia diabetes, kakinya 2 diamputasi. 因为糖尿，所以她2个脚被锯断了， Jadi hanya bisa berbaring di ranjang. 只能够躺在床上。 Nah, itu luar biasa nenek ini. 这个婆婆了不起啊！ Sekalipun kita lihat Ciliong gitu ya, lihat dia gitu. 看起来好像是很可怜， Tapi dia bisa loh kuatkan kita. Dia masih ingat firman Tuhan dia bacain. 可是反正她来兼顾我们，她还记得4天23天。 Luar biasa. Kita mau jadi yang bagaimana? 那我们要做怎么样的人呢？ Sekalipun kita sudah tidak berdaya, ingatlah kekuatan daripada Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar itu sungguh-sungguh tertanam dalam hati kita. 纵然体力衰微，当我们思想神话语的时候，我们就再一次得到力量。 Kemudian yang keempat, mentaati firman Tuhan dengan sepenuh hati. 第4，要诚心诚意的遵守神话。 Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. 主说：“我与你同在。” Tuhan katakan, kuatkan sebab aku yang akan menguatkan. 主说：“要坚定你们的心，因为我眷顾你。” Ingat, taatilah bahwa itu firman Tuhan, itu adalah ya dan amin. 记得神的话，肯定他。 Kalau aku percaya, aku mengaminkan, aku mentaati, oh Tuhan berkata bahwa dia adalah bentengku, maka aku harus bersandar kepada 上帝是我的保障，这句话你相信，你就确认它。 Jangan hanya katakan, ya aku tahu, tapi dalam prakteknya nggak kita lakukan. 不要说啊，我知道神是我的保障，可是你没有用信心来领受。 Akhirnya yang khawatir ya tetap khawatir, gitu. 知道是知道，担心还是担心， Yang takut ya tetap takut. 害 Gitu 怕 ya. 还是害怕。 Karena kita nggak mentaati firman Tuhan yang udah kita dengar itu loh, yang kita tahu, kita nggak percaya, nggak taat loh. 因为我们没有确认我们所知道、所听的。 Biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa taat kepada firman. 让我们成为一个真正遵行神话语的基督徒。 Dan yang kelima adalah memberitakan Injil. 第5，从利比亚身上我们看见要宣扬福音， Setiap orang percaya 每一个信主的人 harus memberitakan Injil. 必须宣扬福音 Itu，adalah perintah. 这是大使命。 Kemudian yang keenam, yang terakhir, yaitu melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. 用我们所拥有的，在服侍神的事上 Lakukan apa yang bisa kita lakukan. 做我们所能够做的。 Mungkin kita tidak bisa seaktif dulu, 也许我们不能像以前那样活跃， tetapi tetap melayani Tuhan dengan apa yang bisa kita lakukan. 可是仍然侍奉神，就是用我们所有的。 Doa bisa ya, 祷告没问题吧？ doakan hamba-hamba Tuhan, keluarganya, 为神的仆人以及他们的家属祷告， gereja, kalau bisa jemaat kita satu-satu kita 为 doakan. 教会祷告，为你所记得知道的提名。 Saya mengalami satu pergumulan 1 tahunan ini. Iya. 今年我生命里面有一个很挣扎的事。 Anak saya yang besar Alun ya, dia kuliah di Surabaya. 我的大儿子亚伦在泗水读大学， Sebelum dia ke Surabaya, dia aktif melayani Tuhan. 还没有去泗水以前，他在教会很热心。 Waktu di Surabaya 4 tahun dia nggak ada pelayanan. 4年在这个泗水没有侍奉， Karena dia ke gereja yang besar yang ribuan orang. 他到一个有3000人的教会做礼拜。 Nah, kalau gereja besar kan nggak mungkin dia kasih pendatang gitu sembarang pelayanan ya. 大教会不随便给人上台服侍。
Karena dia setiap minggu dia pasti hadir, nggak pernah nggak hadir. 他每个礼拜都来， Tapi dia nggak ikut melayani apa-apa. 但是完全没有参与侍奉。 Waktu udah lulus selesai dia kembali ke Jakarta. 毕业之后回到雅加达， Dia udah keenakan kali ya nggak melayani gitu ya. 4年没有侍奉， Terus dia 习 juga 惯了。 terus mungkin teman-temannya yang dulu dia nggak terlalu banyak teman sih sebenarnya di 其 gereja 实 ya. 以前在礼拜堂，他朋友也很少，很内向。 Karena dia orangnya tertutup, nggak banyak teman. Ditambah lagi kan dia nggak lama di KBJ terus pergi gitu ya. 他在礼拜堂也不久，然后就到泗水读大学。 Jadi waktu dia balik, saya dorong dia untuk melayani lagi. 所以他回到雅加达的时候，我叫他参与教会的侍奉。 Dia selalu katakan nanti gitu ya. 他是说改天吧，以后吧。 Jadi hampir 1 tahun dia nggak ngapa-ngapa, tapi dia tetap setia untuk datang ibadah dan juga mesbah keluarga di rumah. 差不多1年的时间，他完全没有服侍，他不过是做崇拜而已，在家里面也有家庭的，我们家庭的祭坛。 Saya terus bergumul berdoa. Saya nggak bisa maksa ya orang udah gede gini ya. 我一直挣扎，当然孩子大了也不能勉强他。 Saya cuma bisa berdoa dan ingatkan dia anak Tuhan harus mau melayani. 我只能够提醒他，神的儿女应该参与侍奉。 Saya bersyukur pada Tuhan. 感谢上帝， Bulan lalu dia sudah mulai melayani Tuhan. 上个月他开始服侍。 Saya waktu itu bicara sama Limusu, saya bilang ya ini Alun saya nggak pelayanan. 我曾经对李牧师说，亚伦没有参与侍奉。 Dia bersyukur pada Tuhan. Ketika dia ditanya mau pelayanan nggak, dan dia mau. Akhirnya dia mulai aktif ya untuk melayani Tuhan. 感谢上帝，上个礼拜他开始参与。 Doa ada kekuatannya. 祷告有力量。 Amin. Amin. Doakan anak cucu. 为你的儿孙祷告， Tuhan pasti akan menolong. 上帝要帮助。 Biarlah firman Tuhan pada hari ini sekali lagi boleh mengingatkan dan memberkati. 愿神的话再一次帮助我们。 Saya persilakan Limusu pimpin kita dalam doa. 现在天父上帝，我们谢谢你的恩典，你的话是那么样的有能力，那么样的激励我们。我们感恩，我们有儿有孙，我们有这儿这女，求主帮助我们，用我们的生活的一个榜样来激励他们。不单是有榜样，也需要有言语来鼓励他们。Bapak di dalam surga, kami di sini banyak yang ada anak, ada cucu, juga paling tidak ada keponakan. Tuhan tolong pada kami, bukan saja menasihati mereka, tetapi berikanlah contoh teladan dari diri kami sendiri. Kami bukan saja memberikan contoh teladan, tetapi secara verbal itu pun penting. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 谢谢黄一平传道今天传讲的信息。Terima kasih kepada Guru Injil Jipin yang sudah membawakan firman untuk kita. Hari ini kita melihat seorang tokoh, Lydia, yang rajin, yang setia di dalam doa. Mari kita meneladani kehidupan Lydia. 今天我们听见的信息，我们看见 Lydia 是一个很忠心祷告、定期祷告的人，让我们学习好好的过一个祷告的生活。我们来唱一首诗歌，你是否已经祷告？每天我们在出门以前，我们是不是先做一个祷告？求主给我们力量，带领我们一天我们所要走的路。Saudara sekalian, setiap hari sebelum kita pergi, keluar, bekerja, dan sebagainya, aktivitas, apakah kita sudah berdoa menyerahkan hari tersebut kepada Tuhan? Kita angkat satu puji-pujian. Sudahkah engkau berdoa? 你是否已经祷告？家前是否已祷告？是
主是慈爱安静，保护进道。祷告是陪转着安息，使黑夜变为清早。当生活愁苦且孤寂，勿忘记祷告。Sebelum kau tinggalkan rumah, sudah berdoakah demi nama Kristus Tuhan, mohon pengasihan Tuhan lindung menjaga. Doa dapat beri perhentian, kegelapan jadilah terang. Bila dalam kesusahan, ingat berdoa. Bila marah berkecamuk, sudah berdoakah? Mohon anugerah padanya agar kau dapat memaafkan, berdamai pula. Doa dapat beri perhentian, kegelapan jadilah terang. Bila dalam kesusahan,